Baik, Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Selamat berhari Minggu. Hari ini hari Ahad. Uh, saya ingin membicarakan satu isu yang mungkin penting pada setengah-setengah pihak, khususnya orang yang meminati ataupun ingin mengambil berat tentang soal-soal pendidikan, iaitu isu selepas tahun kita melalui pendidikan dalam era COVID-19, apa yang telah berlaku dan apa yang telah kita pelajari. Okay? Dan untuk membincangkan perkara ini, saya sempat meneliti satu dokumen yang baru dikeluarkan oleh OECD, itu sebuah organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan global. Mereka telah mengeluarkan satu laporan lengkap berkaitan dengan COVID-19 dan kesannya kepada pendidikan. Tajuk dokumen itu adalah The State of School Education 1 Year into the COVID Pandemic. Bagaimana OECD, para penyelidik mereka telah mengkaji dan meneliti pengalaman yang telah dilalui oleh negara-negara ahli OECD, dan mereka telah mendokumentasikan semua pengalaman itu dalam satu laporan yang boleh kita peroleh secara percuma atas talian di website OECD, dan dokumen ini baru saja dikeluarkan pada minggu lepas. Baik, Malaysia tidak ada dalam dokumen ini. Negara kita tidak menyertai kajian yang berkaitan dengan pandemik ini, tetapi kita boleh belajar daripada negara-negara lain yang menjadi anggota kepada usaha untuk mengenal pasti, memahami dan seterusnya merancang apakah pendidikan yang sesuai dilaksanakan semasa pandemik dan juga pasca pandemik ini. Baik, saya nak mulakan pembincangan ini dengan meneliti serba sikit dokumen tersebut. Dan dokumen itu adalah satu dokumen yang padat, mengandungi banyak sekali data-data statistik yang boleh kita lihat dan kita terokai untuk kita fahami bagaimanakah negara-negara yang berkaitan dengan OECD telah merancang dan juga menguruskan sistem pendidikan mereka pasca ataupun semasa pandemik. 2 bulan yang lepas, mula membuka sekolah kita pada bulan Januari. Jadi mulai sebenarnya Januari 2021, banyak negara di dunia telah membuka sekolah masing-masing. Jadi keputusan negara kita untuk ikut serta membuka sekolah masing-masing itu bukan sahaja melihat kepada keperluan kita di dalam negara, sebenarnya di luar negara pun kebanyakan sekolah-sekolah di seluruh dunia telah pun membuka sekolah mereka masing-masing. Dan OECD telah pun mengumpulkan atau mendokumentkan sekolah-sekolah yang telah membuka sekolah mereka sejak 1 Februari. Dan seterusnya, kalau kita lihat balik kepada isu sekolah ditutup pada tahun 2020, kita dapat lihat bahawa banyak negara sebenarnya, malah hampir keseluruhan negara dunia telah menutup sekolah-sekolah mereka secara berperingkat-peringkat mulai bulan Januari 2020, dan kemudiannya sehingga bulan Mei itu hampir keseluruhan sekolah di seluruh dunia telah ditutup akibat isu pandemik ini. Dan kita ada satu data yang menunjukkan berapakah bilangan hari sekolah-sekolah telah ditutup di hampir kebanyakan negara di dunia. Dan kalau kita lihat data yang telah dikeluarkan oleh OECD itu, kita dapati bahawa antara negara yang paling tinggi sekali telah memberikan ataupun menutup sekolah mereka kepada anak-anak daripada belajar, misalnya negara Costa Rica, negara Colombia, negara Slovak, negara Turki dan juga negara Poland. Inilah negara-negara yang telah menutup sekolah mereka lebih daripada 100 hari. Dan misalnya Costa Rica menutup sekolah mereka 180 hari, hampir 6 bulan. 6 bulan sekolah mereka ditutup dan tidak melakukan apa-apa sebarang sistem persekolahan. Negara kita telah menutup sekolah selama 110 hari. Jadi negara kita juga sebenarnya
adalah antara negara yang mempunyai kadar ataupun jumlah sekolah ditutup yang agak tinggi di kalangan negara-negara di dunia sebenarnya. Uh, dan negara-negara yang mempunyai ataupun kadar penutupan sekolah yang tinggi ini dibimbangi akan meningkatnya apa yang dipanggil sebagai lost learning ataupun keciciran pembelajaran. Dan kalau kita tengok juga, ada negara-negara yang menutup sekolah mereka sangat sedikit. Misalnya Denmark menutup sekolah mereka kurang daripada 20 hari. Germany misalnya 20 hari. New Zealand, Norway, France, sekolah mereka ditutup kurang daripada sebulan. Ini menunjukkan bahawa ada negara-negara yang seboleh mungkin dan sedaya mungkin tidak menutup sekolah mereka, dan mereka hanya menutup sekolah mereka pada waktu yang dianggap sebagai kritikal sahaja, dan mereka berjaya menguruskan sistem pendidikan mereka dengan tidak menutup sekolah. Jadi ada sekolah yang menutup sesi persekolahan mereka dengan jangka masa yang panjang, lebih daripada 100 hari, ada yang sehingga 180 hari. Tapi ada juga sekolah-sekolah yang telah menutup sekolah mereka kurang daripada 1 bulan. Ini menunjukkan bahawa cara kita mengurus sistem pendidikan itu juga menentukan bagaimana kita berhadapan ataupun menangani isu COVID dalam sistem pendidikan kita. Baik, yang seterusnya, data juga menunjukkan daripada OECD ini, data menunjukkan bahawa apabila sekolah ditutup dan bila ada usaha untuk meneruskan pembelajaran tanpa membuka sekolah ataupun kita panggil sebagai PDPR. Kalau mula-mula, kalau kita masih ingat, mula-mula kita melaksanakan sesi sekolah ditutup, kemudian kita melancarkan apa yang dipanggil PDPR 1. Di serata dunia juga melalui proses yang sama, tetapi pendekatan yang digunakan oleh sekolah-sekolah di serata dunia berbeza-beza. Misalnya kalau kita baca laporan dalam OECD, kita akan dapati bahawa ada 5 kaedah utama yang telah digunakan oleh hampir semua negara di dunia, khusus negara-negara yang menjadi anggota dalam OECD ini. Yang pertama sekali adalah online platform ataupun menggunakan dalam talian. Yang keduanya adalah take home packages ataupun latihan-latihan dan bahan-bahan pembelajaran itu diserahkan ke rumah ataupun ibu bapa datang ambil ke sekolah. Kita juga amalkan. Yang ketiganya melalui rancangan TV pendidikan. Yang keempatnya melalui penggunaan telefon tangan, walaupun tidak ada peranti komputer, laptop dan sebagainya, tapi telefon tangan juga telah digunakan sebagai satu alat pembelajaran ketika COVID-19 tahun 2020, dan juga radio pendidikan. Jadi ada 5, dan sebenarnya ada lagi lah yang lain, misalnya kaedah-kaedah yang lebih kecil, misalnya lawatan guru ke rumah dan sebagainya, tapi itu tidak dianggap sebagai the mainstream ataupun kaedah yang berarus perdana. Jadi 5 kaedah ini telah digunakan oleh hampir semua negara dunia, dan di negara kita telah memilih kelima-lima kaedah ini. Mungkin yang paling utamanya kita menggunakan online pembelajaran dalam talian. Kita juga menyediakan bahan-bahan pembelajaran di mana ibu bapa datang mengambil di sekolah ataupun pihak guru menyediakan bahan-bahan itu. Kita juga ada TV pendidikan, TV didik, KPM. Kita juga menggunakan mobile phone yang selalu digunakan oleh guru-guru untuk menghubungi pelajar-pelajar dan sebagainya. Dan kita juga ada cadangan sebenarnya menggunakan radio pendidikan, tapi radio pendidikan itu tidak dilaksanakan sepenuhnya. Jadi kalau ikutkan apa yang berlaku di peringkat dunia itu, sebenarnya di negara kita juga telah amalkan perkara yang sama. Baik, seterusnya saya nak lihat kongsi sedikit berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh negara-negara di OECD, bagaimana untuk menguruskan ataupun mengurangkan risiko masalah pembelajaran ketika sesi sekolah ditutup, dan bagaimana pihak kerajaan di negara-negara tersebut telah melaksanakan berbagai insentif untuk membantu rakyatnya, khususnya kanak-kanak belajar. Kalau kita lihat misalnya ada 10 alternatif ataupun 10 option, 10 insentif yang telah disediakan oleh berbagai negara untuk membantu pelajar-pelajar mereka ketika sesi sekolah ditutup. Dan kalau kita ambil 3 yang di atas itu adalah
insentif ataupun pendekatan yang paling banyak digunakan oleh negara dunia. Yang pertama sekali adalah dengan memberi subsidi ataupun menyediakan bahan peranti untuk pembelajaran. Sama ada pihak kerajaan menyediakan komputer, pihak tablet, laptop dan sebagainya kepada pelajar-pelajar untuk meneruskan pembelajaran dalam talian. Kita ada cadangan ini di mana kita dikatakan akan menyediakan laptop ataupun komputer kepada pelajar-pelajar kita. Tetapi saya tak pasti apakah penyelesaiannya kepada kaedah itu. Janji itu telah pun diberikan, saya ingat saya, oleh pihak kerajaan di Dewan Parlimen. Tetapi ini nampaknya tidak dapat dilaksanakan dan lebih kepada usaha-usaha oleh pihak NGO dan juga pihak individu untuk membantu anak-anak kita mendapat kemudahan itu. Tapi kesannya tidak begitu besarlah berbanding dengan apa yang dijanjikan oleh pihak kerajaan untuk menyediakan laptop dan juga peranti kepada kanak-kanak untuk belajar. Yang keduanya adalah menyediakan bahan-bahan yang tidak segera. Maksud dia anak-anak berpeluang untuk belajar misalnya menggunakan YouTube. Bahan-bahan itu disediakan dalam platform-platform yang tidak segerak. Divideokan, dirakam terlebih dahulu, kemudian barulah dikongsikan dengan pelajar-pelajar kita. Itu ada negara-negara yang mengamalkannya dan menyediakan bahan-bahan itu untuk diberikan pada pelajar-pelajar. Jadi pelajar-pelajar mempunyai masa untuk mereka menonton mengikut keperluan keadaan mereka di lokaliti masing-masing. Dan yang ketiganya adalah dengan pihak kerajaan menaik tarafkan infra internet, menara dan kabel dan sebagainya yang dapat meningkatkan akses internet kepada kawasan-kawasan, khususnya kawasan luar bandar dan pedalaman. Baik, ini tiga insentif ataupun tiga usaha yang banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia, khususnya dalam negara yang menjadi ahli OECD. Tapi kalau kita lihat dalam konteks negara kita, yang pertama itu memang tidak adalah secara menyeluruh tentang subsidi device ni, subsidi peranti ini. Yang kedua, kita juga lihat bahawa tidak ada usaha daripada pihak KPM sendiri untuk secara serius menyediakan bahan-bahan pembelajaran. Dia lebih tertumpu kepada usaha-usaha pihak sekolah dan guru-guru untuk menyediakan bahan pembelajaran tersebut. Tetapi dalam keadaan di mana sesi persekolahan ditutup di seluruh negara, sepatutnya kaedah yang terbaik adalah pihak KPM sendiri melalui unit teknologi dan unit kurikulum mereka, bahagian pengurusan sekolah juga, sepatutnya bersama-sama dan membangunkan bahan-bahan pembelajaran yang seragam, yang sesuai untuk semua pelajar dan disebar, dikongsikan kepada semua pelajar-pelajar di seluruh negara. Jadi kita dapat lihat tidak ada perbezaan konten isi kandungan pembelajaran di antara satu pelajar dengan pelajar yang lain, sebab dia disediakan oleh pihak KPM yang selaras, standard dan seragam. Malangnya itu tidak dilakukan oleh pihak KPM, tapi menyerahkannya kepada pihak sekolah, dan tentulah dengan keadaan di sekolah yang tidak mempunyai kemudahan yang lengkap dan juga tidak ada peralatan studio dan sebagainya, maka kita tidak dapat melihat satu produk isi kandungan pembelajaran yang bermutu tinggi, berkualiti, yang seragam dapat dikongsikan oleh semua pelajar kita di seluruh negara. Dan ada lagi banyak agenda-agenda ataupun insentif lain yang disediakan oleh negara-negara lain yang boleh kita belajar sebenarnya bagaimana menguruskan usaha kita dalam menguruskan pendidikan pada era pandemik ini. Baik, seterusnya saya juga nak pergi kepada dokumen yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan apakah yang telah dilakukan oleh banyak negara dunia dalam merancang untuk membuka kembali sekolah mereka apabila mereka sudah bersedia kes baru semakin menurun. Maka banyak sekolah-sekolah yang dalam ahli OECD ini telah melakukan beberapa penambahbaikan dalam menguruskan sistem pendidikan dalam usaha untuk membuka semula sekolah. Kita lihat ada lebih kurang 12 cara ataupun 12 usaha telah dilakukan oleh pihak banyak negara dunia. Dan kalau kita boleh ambil 3 yang utama,
dalam acara-acara itu, yang pertama sekali adalah sekolah dalam usaha untuk membuka semula sesi persekolahan mereka. Mereka telah membuat adjustment dari segi fizikal, penjarakan sosial di sekolah dan sebagainya. Saya rasa itu pun juga dilakukan oleh negara kita. Apabila kita nak buka sekolah, kita telah merancang SOP yang ketat untuk semua sekolah patuhi. Penjarakan sosialnya, sistem kebersihannya, sistem keluar masuk pelajar waktu sekolah dan sebagainya. Kemudian ada negara yang merancang dengan mengurangkan ataupun membatalkan, menangguhkan buat sementara waktu semua kegiatan co-curriculum. Dan saya rasa kita juga melakukan perkara yang sama, di mana sistem pendidikan kita juga menangguhkan sementara kegiatan co-curriculum, kerana itu boleh dilakukan kemudiannya, kerana dalam keadaan kita berurusan dengan pendidikan dalam era pandemik ini, extra curriculum itu mungkin dilihat sebagai sesuatu yang tidak kritikal untuk dilaksanakan pada masa sekarang. Kemudian kita lihat juga ada negara-negara yang melakukan secara progresif, secara berfasa-fasa kehadiran kembali pelajar ke sekolah. Dan kita juga melakukannya, kerana kita melakukan melalui 2 fasa, di mana kita masukkan dulu pelajar-pelajar di sekolah rendah, tahap 1, 2, kemudian di fasa yang seterusnya tahap 3, 4, 5 dan 6, kemudian barulah pelajar sekolah menengah masuk ke sekolah semula. Jadi kita juga melakukan secara progresif kehadiran pelajar-pelajar semula selepas sesi sekolah dibuka. Dan ada negara-negara di dunia, khususnya dalam OECD ini, mereka kembali kepada penjadualan yang sebelum pandemik, dan mereka juga melakukan semua proses-proses pembelajaran sebelum pandemik, dan kita juga melakukan perkara-perkara yang sama. Tapi ada banyak lagi sebenarnya, lebih kurang ada 6 lagi usaha-usaha lain yang kita tidak secara serius lakukan di negara kita dalam usaha kita mengendalikan pembukaan kembali sekolah itu. Misalnya, kita tidak menggabungkan pembelajaran bersemuka di sekolah dengan pembelajaran dalam talian secara hybrid. Itu tidak kita lakukan secara menyeluruh. Kemudian kita juga tidak melakukan misalnya pembelajaran di luar bilik darjah secara serius. Kita masih menggunakan kawasan-kawasan di dalam bilik darjah. Kemudian kita juga tidak melaksanakan kehadiran sekolah secara bergilir. Ada negara melaksanakan secara bergilir. Dan ada sekolah juga yang melaksanakan sistem pendidikan dengan mengambil kira vaksin. Maksudnya apabila vaksin diberikan, barulah mereka mula hadir ke sekolah. Terutamanya di kalangan guru-guru. Satu perkara lagi yang penting yang tekankan oleh dokumen ini adalah berkaitan sejauh mana setiap negara di dunia telah mengambil usaha untuk mengembalikan anak-anak kumpulan minoriti ke sekolah. Kumpulan minoriti ataupun kumpulan rentan untuk kembali ke sekolah, sebab mereka ini terdedah kepada untuk tidak hadir ke sekolah itu jauh lebih tinggi. Di negara kita misalnya kumpulan masyarakat, anak-anak masyarakat orang asal atau orang asli, anak-anak gelandangan, anak-anak orang miskin, dan juga anak-anak yang berada dalam keadaan yang tidak mempunyai persiapan untuk datang ke sekolah. Jadi ini juga kumpulan-kumpulan yang banyak negara-negara dunia cuba lihat apa yang telah dilakukan oleh negara tersebut, khususnya di bawah Kementerian Pelajaran di negara masing-masing dalam menguruskan usaha untuk membawa kembali anak-anak yang dari kumpulan rentan ini ke sekolah. Misalnya, adakah sekolah ataupun pihak pejabat pendidikan ataupun kementerian mempunyai mekanisme khusus dalam menyelenggarakan kehadiran kumpulan-kumpulan rentan ini, kumpulan minoriti ini ke sekolah? Apakah ada agenda-agenda yang disebut secara jelas? Apakah prosedur-prosedurnya, langkah-langkahnya, strateginya, matlamatnya untuk membawa kembali anak-anak dalam kumpulan yang vulnerable ini, kumpulan rentan ini ke sekolah? Itu mungkin di negara kita tidak begitu ketara. Kita tidak mendengar kenyataan-kenyataan dan pelaporan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia berkaitan dengan usaha yang mereka sedang lakukan untuk membawa kembali anak-anak yang dalam kumpulan rentan ini ke sekolah. Dan adakah usaha mereka berhasil? Berapa ramai
yang telah mereka berjaya kembalikan, ataupun adakah mereka berhadapan dengan masalah-masalah lain dalam usaha ini. Kita tak dengar usaha itu dilaksanakan. Mungkin ada, tapi kita tak dengar kerana tidak dilaporkan dalam media dan sebagainya. Kemudian juga ada usaha-usaha untuk memastikan isu air, kemudahan prasarana air, elektrik, kebersihan diri di sekolah itu dipastikan berada dalam tahap yang terbaik. Terutama isu kebersihan, isu air dan isu kemudahan-kemudahan pembelajaran. Ada negara-negara yang mungkin tidak mencapai tahap yang minimum, misalnya isu masalah air. Mungkin negara kita tidak berhadapan dengan isu air ini secara serius. Kalau ada pun mungkin dalam bentuk-bentuk yang bukan bersifat besar, tapi dia lebih kepada kelemahan pengurusan sahaja yang memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Kita tahu bahawa ada negeri-negeri negara kita ini yang masih tidak menyelesaikan isu air mereka selepas kita merdeka hampir 60 tahun, dan setiap kali isu air ini timbul di negeri tersebut, berbagai alasan, berbagai janji, berbagai dalih yang diberikan, kadang-kadang kita merasakan apakah itu yang sepatutnya diperlukan oleh rakyat. Rakyat bukan perlukan janji, alasan, dalih. Rakyat perlukan air. Jadi kalau isu air tidak boleh diselesaikan, bagaimana kita nak mengharapkan negeri ini dapat menyelesaikan isu-isu yang lebih besar. Jadi ini saya rasa perlu diteliti dan harus diselesaikan dalam tempoh paling hampir. Kita tidak mengharapkan isu ini berlanjutan lagi 60 tahun yang akan datang. Baik, kemudian juga ada negara-negara yang mengamalkan misalnya community engagement untuk membawa kembali anak-anak ke sekolah. Kemudian ada yang secara serius, negara-negara yang review and revise dia polisi yang dilihat tidak relevan lagi dalam persekitaran COVID itu ataupun pasca COVID itu mula direvise di negara-negara tersebut. Jadi inilah perkara-perkara yang sedang dilakukan oleh banyak negara di dunia, khususnya negara OECD, dalam mereka merancang semula sistem pendidikan mereka semasa dan selepas COVID-19. Baik, data terakhir yang saya nak kongsikan adalah berkaitan dengan cara negara-negara di dunia menguruskan peperiksaan besar mereka sepanjang COVID ini berlangsung. Kalau kita lihat sini ada 6 cara bagaimana negara-negara OECD melaksanakan ataupun menguruskan sistem peperiksaan mereka. Misalnya yang pertama sekali, mereka telah memperkenalkan ataupun memastikan SOP kesihatan dan keselamatan itu diperketatkan. Maksudnya peperiksaan diteruskan, tetapi SOP berkaitan dengan COVID-19 telah diperketatkan. Kalau kita lihat dalam negara OECD ini, Austria, Belgium, Chile, Colombia, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Israel, Italy, Lithuania, Latvia, Poland, Portugal, Russia, Slovenia, Spain, Turki adalah negara yang meneruskan peperiksaan mereka seperti mana yang telah dirancang, tetapi meningkatkan SOP berkaitan dengan penjarakan sosial dan juga pengambil suhu dan sebagainya. Semua urusan-urusan berkaitan dengan SOP itu diperketatkan. Ada juga negara yang meneruskan peperiksaan, tetapi mereka telah membuat adjustment. Mereka telah membuat pindaan-pindaan dalam konten peperiksaan tersebut. Misalnya disebabkan oleh sesi persekolahan telah ditutup agak lama, jadi sebahagian besar daripada konten itu digugurkan. Jadi pelajar hanya disoal dalam peperiksaan perkara-perkara yang hanya topik-topik tertentu sahaja supaya ini berlaku adil kepada pelajar-pelajar. Itu dilakukan oleh misalnya Austria, Chile, Spain, Israel, Itali, Latvia, Poland, Portugal, Russia, Turki. Maksud mereka meneruskan pembelajaran peperiksaan, tetapi konten ataupun topik-topik yang disoal dalam peperiksaan itu telah disesuaikan kembali dan dikurangkan kerana sesi persekolahan itu telah ditutup untuk jangka masa yang panjang. Dan ada juga negara di dunia yang telah membuat pengubahsuaian dari segi mod peperiksaan. Bagaimana peperiksaan itu ditakbirkan. Misalnya mereka menggunakan komputer based assessment dan tidak lagi secara face to face dan sebagainya. Kalau kita tengok di Belgium, di Colombia, di Itali, di Latvia, di Lithuania, mereka menggunakan peperiksaan berasaskan
penggunaan komputer sepenuhnya. Kemudian ada negara-negara dunia yang telah melakukan penangguhan ataupun penjadualan semula peperiksaan. Termasuklah negara kita di Malaysia ni, kita telah melakukan penangguhan, dan bukan saja Malaysia, banyak negara-negara dunia juga melakukan penangguhan tersebut. Misalnya Austria, Chile, Colombia, Czech Republic, Germany, Spain, Estonia, Finland, Israel, Korea, Latvia, New Zealand, Poland, Portugal, Turki dan sebagainya. Banyak negara dunia telah melakukan penangguhan peperiksaan besar mereka, samalah juga yang Malaysia lakukan apabila kita menangguhkan peperiksaan SPM kita daripada tahun 2020 yang membawa kepada tahun 2021, dan alhamdulillah peperiksaan SPM telah dilaksanakan dengan lancar dan kesan dan tiada masalah yang kita hadapi. Semuanya kita rasa syukur dengan apa yang telah dilaksanakan oleh pihak SPM. Dan ada juga negara dunia yang telah membatalkan peperiksaan mereka dan menggunakan kaedah-kaedah assessment, penilaian yang lain. Misalnya dalam kelas, assessment mengambil calculated punya grade. Maksudnya dia ambil daripada, misalnya kalau kita lah, kita 4 punya periksa penggal itu, dan kita gabungkan dan kita membuat purata misalnya. Itu digunakan sebagai markah SPM. Jadi itu pun dilakukan oleh banyak negara dunia. Mereka tidak lagi melaksanakan peperiksaan, tapi mereka mengambil semua markah-markah yang lepas dan kemudian dipuratakan. Misalnya Belgium, Denmark, Estonia, France, Hungary, Israel, Netherlands, Norway dan Slovak Republik. Ini adalah negara-negara yang telah membatalkan peperiksaan dan menggunakan markah-markah sebelumnya sebagai markah peperiksaan. Dan ada juga yang telah menggunakan cara-cara peperiksaan, penilaian yang bukan peperiksaan. Misalnya menggunakan kaedah kertas projek, mengenakan learning portfolio. Itu juga digunakan sebagai satu bentuk peperiksaan untuk tujuan peperiksaan yang telah dibatalkan. Jadi banyak negara, misalnya di Costa Rica, France, Latvia, Netherlands, New Zealand, Poland, Russia dan sebagainya. So kalau kita lihat, apabila kita mengambil keputusan untuk menangguhkan SPM dan kita membawa kepada 2021, bukan hanya kita sahaja sebenarnya melakukannya. Banyak negara di dunia kalau menggunakan sistem yang sama. Kalau di kalangan negara OECD ini ada 17 negara telah menangguhkan peperiksaan mereka. Ada 9 negara membatalkan peperiksaan mereka menggunakan kaedah lain. Ada 21 negara meneruskan peperiksaan dengan langkah-langkah keselamatan yang baik dan sebagainya. Baik, seterusnya kita juga nak lihat bahawa apabila selepas tahun COVID berlangsung dan sistem pendidikan mula dibina semula atau mula dibuka semula untuk tujuan pembelajaran, banyak negara di dunia telah melakukan apa yang dipanggil sebagai assessment kepada learning loss, ataupun mereka menilai sejauh mana pelajar-pelajar mereka mengalami keciciran pembelajaran. Okay? Ini penting pada kita sebab kita nak tahu selepas misalnya 110 hari ataupun kita walaupun PDR1, PDR2 dilaksanakan sebenarnya tidak begitu berkesan. Kita nak lihat sejauh mana anak-anak kita selama setahun 2020 itu telah mengalami apa yang disebut sebagai learning loss ataupun keciciran pembelajaran. Dan kalau kita tengok di negara-negara OECD ini, kita dapati ada 2 negara telah melaksanakan sepenuhnya assessment tersebut ataupun menilai learning loss di kalangan pelajar-pelajar mereka, iaitu Estonia dan juga France. Mereka telah melaksanakan macam bancian ataupun kajian secara besar-besaran untuk melihat berapa besar learning loss itu telah berlaku di kalangan pelajar-pelajar mereka. Dan kalau kita tengok banyak negara lain sedang melakukan proses ini. Denmark misalnya telah melakukan hampir kesemuanya kecuali satu saja, iaitu di kalangan menengah rendah sahaja yang belum, tetapi di sekolah rendah dan juga menengah dan upper secondary telah mereka lakukan. Dan banyak negara lain sedang melakukan benda yang sama. Tapi di Malaysia kita tak dengar lagi benda ini sedang dilakukan. Dan apakah ada perancangan untuk melakukan penilaian terhadap learning loss ini?
Dan jika kita tidak melakukannya, kita kuatiri kita tak tahu berapa dalam, berapa besar impak COVID-19 itu kepada pembelajaran anak-anak kita, dan apakah perkara yang harus kita lakukan untuk mengatasi ataupun meningkatkan ataupun mengembalikan the learning loss itu di kalangan pelajar-pelajar kita, khususnya pelajar-pelajar di sekolah rendah tahap 1. Kita darjah tahun 1, 2 dan 3. Ini adalah kumpulan pelajar yang paling mudah ataupun sensitif berkaitan dengan learning loss, sebab mereka dalam proses kemahiran membaca, menulis dan mengira. Jadi kalau kita hilang setahun pembelajaran membaca, menulis, mengira, mereka akan berhadapan dengan satu masalah yang lebih besar apabila mereka mula belajar di tahap 4, tahap 2, tahun 4, 5 dan 6 nanti. Dan seterusnya di tingkatan 1 dan seterusnya. Jadi berapa besar learning loss ini berlaku dalam kalangan pelajar kita. Itu perlu dikaji, dan data itu mesti dikongsikan kepada rakyat supaya rakyat ambil tahu dan ambil berat tentang kerugian yang telah dialami oleh pelajar-pelajar kita sepanjang setahun kita tidak melalui sesi sekolah yang sempurna tersebut. Baik, dan seterusnya saya nak kongsikan, ini data yang menarik, dan data ini sebenarnya saya dah banyak kali ulang tentang sentralisasi, desentralisasi, ya, sebab salah satu pendekatan yang digunakan oleh banyak negara dunia yang maju dalam sistem pendidikan mereka adalah mereka melakukan desentralisasi pendidikan, di mana banyak keputusan-keputusan penting dilakukan oleh pihak sekolah, oleh guru-guru, bukan lagi oleh pihak kementerian di Putrajaya misalnya. Sebab dengan memberikan otonomi untuk pihak sekolah melakukan keputusan-keputusan berkaitan dengan pembelajaran ini, maka dia dapat dilakukan dengan segera. Pihak sekolah juga mengambil serius, dan tanggungjawab yang mereka pegang itu menjadi lebih rapat, dan juga lebih komitmen mereka adalah lebih baik, ya. Dan kalau kita tengok dalam kalangan negara-negara OECD ni, kita dapati bahawa ada seperti satu hubungan positif di antara kumpulan sekolah-sekolah yang maju pendidikan mereka, sekolah-sekolah yang menutup sesi persekolahan mereka dengan bilangan hari yang sedikit, dengan otonomi, ya, yang diberikan. Kalau kita tengok dalam jadual itu, kita dapat lihat bagaimana sentral itu tidak begitu banyak memberikan keputusan, sebaliknya keputusan berkaitan dengan pembelajaran itu diserahkan kepada pihak sekolah. Tapi kita di Malaysia ni, kalau kita lihat jadual waktu persekolahan pun, dalam PDPR 2 pun ditentukan oleh pihak KPM sendiri, bukan sekolah. Sepatutnya itu diuruskan oleh pihak sekolah, bukan KPM. Bukan KPM yang membina jadual itu, tapi membenarkan pihak sekolah untuk melakukan pengubahsuaian mengikut keperluan dan juga keadaan di sekolah tersebut. Itulah satu contoh bagaimana kita terlalu centralized, sehingga kan perkara-perkara yang dianggap kritikal di peringkat sekolah pun itu pun harus dilakukan di peringkat pusat. Dan kalau kita lihat dalam jadual di bawah itu, kita dapat lihat bagaimana full autonomy itu banyak negara mengamalkannya. Kalau memberikan sepenuhnya autonomi kepada pihak sekolah untuk merancang dan melaksanakan dan memantau proses pembelajaran pada waktu COVID itu mengancam kita. Misalnya di Belgium, di Canada, di Czech Republic, di England, di Australia, di Latvia, Netherlands, Norway. Ini semua negara-negara yang maju dalam sistem pendidikan mereka, dan mereka telah pun memberikan otonomi penuh kepada pihak sekolah untuk merancang dan membuat keputusan berkaitan dengan pembelajaran. Tapi kita di negara kita ni, kita masih lagi rigid, dan kita masih lagi melihat bahawa Putrajaya tahu semua perkara, dan akhirnya apa yang berlaku adalah apabila satu keputusan itu tidak dapat diseragamkan kerana isu-isu lokaliti yang berbeza-beza, maka kita akan berhadapan dengan satu kecamukan maklumat, di mana ada maklumat itu mungkin di satu tempat itu boleh dilaksanakan, di tempat lain tidak boleh dilaksanakan dan sebagainya. Jadual waktu PDPR 2 misalnya mendapat respon yang cukup negatif daripada ramai pihak, daripada guru, ibu bapa. Kita lihat sebab dia terlalu rigid, dan dia tidak memberi langsung peluang untuk bagaimana guru dapat melakukan kreativiti, pihak sekolah dapat melakukan adjustment supaya mereka benar-benar memahami
keperluan pelajar-pelajar mereka di sekolah. Sebab jadual itu sendiri sudah dibentukkan dalam bentuk yang sangat-sangat rigid untuk dilaksanakan. Baik, itu adalah beberapa perkara yang telah dikongsikan dalam dokumen The State of School Education yang dikeluarkan oleh OECD minggu lepas, yang pada saya telah memberi satu gambaran umum bagaimana negara-negara di bawah OECD ini, lebih kurang 76 buah negara ini telah melaksanakan pendidikan mereka sejak setahun yang lalu apabila berhadapan dengan pandemik COVID-19. Dan kita boleh belajar daripada pengalaman negara-negara ini untuk melihat bagaimanakah mereka melaksanakan dan bagaimana kita melaksanakan di negara kita. Dan kalau kita lihat di negara kita, kita berhadapan dengan banyak isu dalam pendidikan ini sebabkan kita berhadapan dengan ketidakpastian dalam membuat banyak keputusan. Misalnya, apabila kita berhadapan dengan sesi soal ditutup pada bulan Mac 2020 dan kita membuat keputusan untuk menutup sekolah. Kemudian bila sekolah tutup, kita hilang punca dan akhirnya kita melaksanakan PDPR. Menariknya, sebelum kita melaksanakan PDPR itu, kita sudah pun membuat satu kajian yang besar yang melibatkan ratusan ribu sampel di kalangan pelajar, guru, ibu bapa yang menunjukkan kepada kita bahawa hampir 70 ke 80% anak-anak kita di negara ini tidak mempunyai peranti untuk belajar secara dalam talian. Tetapi pihak kementerian membuat satu tindakan yang sebaliknya dengan melaksanakan PDPR 1 yang memberi fokus yang cukup besar kepada penggunaan pembelajaran dalam talian. Walaupun dikatakan bahawa guru-guru dibenarkan untuk menggunakan kaedah-kaedah lain, tetapi kalau kita tengok kenyataan-kenyataan oleh pihak kementerian sepanjang bulan Mac, April, Mei, Jun, Julai sehinggalah Ogos, kita dapat lihat bahawa penekanan yang diberikan sepanjang PDPR 1 itu adalah lebih kepada penggunaan pembelajaran dalam talian. Dan akhirnya kita tahu, walaupun data menunjukkan bahawa kita tidak bersedia, sistem pendidikan kita belum bersedia untuk melaksanakan PDPR itu dalam bentuk dalam talian. Akhirnya pada sekitar bulan 9, bulan 8, bulan 9, kita akhirnya mengakui bahawa PDPR 1 ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan gagal. Dan akhirnya kita kemudiannya telah pun memperkenalkan apa yang disebut sebagai PDPR 2 dengan andaian bahawa PDPR 2 ini akan menyelesaikan masalah yang telah berlaku dalam PDPR 1. Misalnya dengan mula melakukan penambahbaikan dan penyataan-penyataan yang lebih tegas oleh menteri sendiri berkaitan dengan PDPR 2 ni bukan hanya dalam talian tetapi juga boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang lain. Misalnya package ataupun pembelajaran bahan-bahan itu boleh diambil dari sekolah. Ibu bapa boleh datang ke sekolah mengambil barang-barang itu. Kemudian kita juga telah merancang untuk mengadakan TV pendidikan dan berbagai-bagai lagi kaedah lain yang mula memperlihatkan pada kita bahawa itu bukti bahawa PDPR 1 yang sangat bergantung kepada sistem pembelajaran dalam talian itu tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Malangnya apa yang berlaku adalah PDPR 2 juga walaupun telah belajar daripada PDPR 1 tapi pembelajaran itu tidak memberi kesan yang besar kepada pelaksanaan dan kejayaan PDPR 2 kerana kita lihat bahawa penjadualan yang dikeluarkan oleh pihak kementerian kepada semua sekolah-sekolah itu masih menggunakan kaedah-kaedah yang tradisional. Itu satu perkara. Pada saya, kegagalan PDPR 1 disebabkan oleh pihak kementerian tidak percaya kepada data yang mereka kutip pada bulan April. Pada 18 April 2020, mereka telah mengutip data berkaitan dengan kesediaan pelajar-pelajar menggunakan pembelajaran secara online. Data menunjukkan bahawa tidak bersedia, tapi KPM meneruskan juga PDPR 1 dengan menekankan soal pembelajaran dalam talian, gagal. Kemudian dalam PDPR 2, mereka sekali lagi melakukan kesilapan, iaitu dengan
melakukan PDPR2 secara sentralisasi. Maksudnya semua keputusan-keputusan dilakukan di pihak Kementerian Pelajaran Pusat. Dan apa yang berlaku adalah kita dapat lihat misalnya apabila PDPR dilaksanakan dan semua sekolah ditutup, yang menjadi kesan yang paling besar bukanlah pelajar-pelajar di kawasan bandar ataupun anak-anak yang berkemampuan. Apabila PDPR ini dilaksanakan dan apabila sekolah-sekolah tutup, kesan yang paling besar adalah kepada kanak-kanak di kawasan pedalaman, kawasan luar bandar dan juga anak-anak yang di kalangan kumpulan miskin. Kerana mereka tidak ada peranti, kawasan luar bandar dan pedalaman mereka tidak boleh akses kepada internet. Jadi apa yang berlaku adalah pembelajaran dalam talian tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan ada setengah-setengah kawasan itu tidak langsung boleh dilaksanakan. Jadi kita dapat lihat jurang pembelajaran di kalangan pelajar miskin, luar bandar dan pedalaman semakin membesar dengan pelajar di kawasan bandar, kaya dan mempunyai kemampuan untuk menyediakan pembelajaran untuk anak-anak mereka. So, keputusan KPM itu telah melebarkan jurang pembelajaran antara kumpulan luar bandar, miskin, pedalaman dengan kumpulan bandar, kemampuan dan kaya. Itu yang pertama. Kemudian pelaksanaan PDPR2 juga disebabkan oleh sifatnya yang sentralisasi, yang sepatutnya disentralisasikan, dinyah pusatkan, membenarkan pihak sekolah membuat keputusan yang lebih tepat dengan keperluan mereka. Dan akhirnya kita lihat bahawa pelaksanaan PDPR2 juga tidak berjaya sepenuhnya, menimbulkan banyak isu khususnya berkaitan dengan penjadualan itu dan untuk membuktikan bahawa PDPR2 itu tidak begitu diyakini akan berjaya, kita kemudiannya telah melaksanakan TV pendidikan yang kita panggil sebagai TV didik KPM sebagai menyokong kepada pelaksanaan PDPR2. Dan beberapa hari selepas pelancaran TV didik oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita dapat lihat akhirnya sekolah dibuka semula dan menyebabkan semua proses-proses PDPR2 itu telah dimasukkan sepenuhnya. Sama ada penjadualannya, sama ada TV didiknya, semua itu telah dimasukkan dan akhirnya sekolah dibuka semula kerana kesilapan dalam membuat keputusan yang telah dilakukan oleh pihak KPM dalam merancang dan melaksanakan pelaksanaan pembelajaran semasa pandemik COVID ini. Jadi banyak benda yang berlaku dalam sistem pendidikan kita bukan disebabkan oleh kita tidak mempunyai keupayaan tetapi lebih kepada kegagalan kita untuk satu memahami apa yang sedang berlaku dalam masyarakat. Yang keduanya adalah ketidaksediaan kita untuk desentraliskan autonomi ataupun keputusan-keputusan yang perlu dibuat di peringkat sekolah oleh guru besar, guru-guru dan sebagainya. Jadi dalam membina semula sistem pendidikan kita pasca pandemik ini, beberapa perkara harus diberi perhatian oleh pihak kementerian. Yang pertamanya adalah kita sebenarnya tidak boleh kembali semula kepada kerangka norma lama pembelajaran secara tradisional. Mula kepada kita untuk bergerak ke depan, meningkatkan teknologi pendidikan, inovasi pendidikan, penggunaan internet dan komputer dalam pendidikan. Bukan kita kembali kepada kaedah-kaedah tradisional untuk menguruskan pendidikan kita. Ini satu kebimbangan yang paling besar. Kalau saya ditanya apakah kebimbangan yang paling besar kepada sistem pendidikan kita pasca pandemik COVID-19 ini, perkara yang paling besar, yang paling merisaukan saya adalah keadaan ataupun keputusan pihak kementerian untuk membawa kembali masyarakat, khususnya pelajar-pelajar, untuk kembali kepada cara-cara tradisional untuk belajar. Cara-cara tradisional bagaimana pendidikan diuruskan. Sepatutnya pasca pandemik ini kita menongkah ataupun melonjak ke depan untuk melihat bagaimanakah pendidikan pasca pandemik COVID-19 ini sebagai memulakan pendidikan teknologi, memulakan pendidikan berteraskan kepada K pengetahuan,
menggunakan komputer, meningkatkan prasarana internet di sekolah-sekolah dan juga di kawasan-kawasan luar bandar dan pedalaman, dan mula mendidik ataupun membangunkan guru-guru kita dengan pengetahuan-pengetahuan pembelajaran dan pengajaran berasaskan komputer, berasaskan apps, berasaskan coding dan sebagainya. Malah peperiksaan-peperiksaan kita juga harus dikaji semula sejauh mana sistem peperiksaan itu benar-benar mengukur anak-anak kita untuk menjadi orang yang cemerlang dan boleh bersaing di peringkat antarabangsa. Itu keadaan-keadaan yang sedang berlaku dalam negara kita sekarang ini, dan seharusnya kita dapat melihat apa yang berlaku sepanjang pandemik COVID-19 hampir setahun yang lalu itu sebagai satu pengejaran yang besar, dan kita tidak kembali mengulang kesilapan-kesilapan tersebut. Sebaliknya, merancang semula sistem pendidikan kita, bina semula sistem pendidikan kita untuk memastikan anak-anak kita maju ke depan, bersaing semula dengan anak-anak daripada seluruh negara dan menjadikan sistem pendidikan kita cemerlang dan hebat setaraf dengan negara-negara maju di dunia. So, terima kasih. Jumpa lagi. Bina semula sistem pendidikan negara.